Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Maulana Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab Perisai bagi sekalian mukallaf. Malam ni muka surat 175. Matan yang baru, baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa ulama'us salafi minas sabiqin wa man ba'dahum minat tabi'in ahlul khair wal asr wa ahlul fikhi wan nadhri la yuzkaruna illa bil jamil wa man zakarahum bisu wa huwa ala ghairi sabil. Artinya, dan bermula ulama salaf daripada sekalian yang mendahului, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu salaf daripada tabi'in yang ahli kebajikan dan hadis, dan lagi pula ulama fiqh dan penilikan, iaitu menilik sesuatu masalah. Tiada disebutkan akan mereka itu melainkan dengan yang elok, dan barang siapa menyebutkan akan mereka itu dengan kejahatan, maka ia atas ketiadaan jalan. Artinya, tidak ada ia atas jalan yang betul. Yakni telah berfirman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan barang siapa menyalahi ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang yang mendatangkan ia Rasul, akan dia akan barang daripada yang sebenar, kemudian daripada telah nyata baginya orang itu oleh yang sebenar dengan sebab mukjizat, dan mengikut ia akan jalan yang lain daripada jalan sekalian yang beriman. Niscaya kami jadikan akan dia memerintah akan barang yang memilih ia orang akan dia akan barang daripada kesesatan, dan memasukkan kami, yakni Allah, akan dia akan orang ke dalam api neraka jahanam, maka hangus ia orang di dalamnya neraka, dan sejahat-jahat ia neraka itu daripada tempat kembali. Maka wajib atas tiap-tiap orang Islam kemudian daripada mengikut perintah Allah dan pesuruhnya Allah, mengikut pula jalan sekalian orang beriman, seperti yang telah bertutur dengan dia oleh ini ayat Quran. Istimewanya ulama yang bermula mereka itu mempusakai akan sekalian nabi-nabi,
yang menjadikan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu ulama, seperti bintang dapat bertunjuk dengan mereka itu ulama di dalam gelap, darat dan laut. Dan sungguhnya telah ijma' oleh sekalian orang Islam atas mendapat petunjuk oleh mereka itu ulama, dan atas mengetahui oleh mereka itu, kerana bahasanya tiap-tiap umat yang dahulu daripada Nabi kita SAW, ulama mereka itu sejahat-jahat mereka itu. Bersalahan umat Nabi kita SAW, maka ulama mereka itu umat Nabi sebaik-baik mereka itu. Kerana bahasanya mereka itu ulama. Umat Nabi kita ialah beberapa orang khalifah bagi Rasulullah SAW atas umatnya Nabi. Dan mereka itu juga yang menghidupkan akan barang yang telah mati daripada sunnah Nabi SAW. Dan bahawasanya mereka itu setuju akan sebagai setuju yang yakin atas wajib mengikut Nabi SAW. Tetapi apabila didapat bagi seorang daripada mereka itu akan perkataan yang menyalahi akan hadis yang sahih, maka tak dapat tiada baginya uzur pada meninggalkan hadis itu. Dan bermula perhimpunan segala uzur itu tiga macam. Pertamanya, ketiadaan mengiktikadkan ia akan bahasanya Nabi SAW berkata akan itu hadis, kerana tiada sampai akan dia hadis, atau kerana dhaif pada sisinya ulama, atau kerana lainnya. Dan yang kedua, ketiadaan mengiktikadkan ia akan bahasanya Rasulullah mendaki akan yang itu masalah dengan hadis tersebut. Dan yang ketiga, mengiktikadkan ia bahasanya hadis itu mansuh hukumnya. Maka ada bagi mereka itu ulama kelebihan atas kita dan nikmat, dengan sebab mendahului mereka itu akan kita, yang ini ulama salaf, dan dengan sebab menyampaikan mereka itu ulama salaf kepada kita akan barang yang disuruh Rasulullah SAW dengan barang daripada segala hukum, dan dengan sebab menerangkan mereka itu bagi kita akan barang yang tersembunyi daripadanya hukum atas kita. Maka mudah-mudahan redha Allah Ta'ala daripada mereka itu, para salaf, tabi'in dan orang yang mengikut, dan menjadikan ia Allah akan mereka itu redha daripada Allah juga. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan bermula perkataan pengarang rahimahullah ta'ala ahlul khair dengan ya yang bertitik dua di bawah pada segala nuskah, segala cetakan yang ada di tangan hamba, barangkali yang lebih bagus dengan ya yang bertitik satu di bawah, iaitu dan khabar itu hadis, sama ada ia bangsakan kepada Nabi SAW atau kepada sahabatnya atau kepada tabi'in, maka melengkapi ia akan hadis marfu' dan hadis mauquf dan hadis maqtu'. Adapun asar, maka perkataan yang masyhur bahwasanya ketentuan ia dengan hadis yang marfu', iaitu daripada sahabat diangkat kepada Nabi, daripada perkataan atau perbuatan atau sifat atau takrik, iaitu keizinan Nabi SAW. Dan atas ini adalah atah itu maksudnya dikembalikan akan tempat yang bersatu hukum pada lafaz yang selepas. Dikatakan asar atas khabar itu atau khas atas am. Berkata Imam Nawawi, mazhab yang dipilih bahasanya hadis dan khabar dan asar ketiganya satu makna, iaitu hadis yang marfu' kepada Nabi SAW. Dan pada sisi setengah ulama fiqh, bahasanya asar itu tentu ia dengan hadis yang mauquf atas sahabat radhiyallahu anhum. Baik, panjang tu. Begini berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, yang menjadi matan ataupun teks asal bagi kitab ini, sekalian ulama-ulama di zaman salaf yang mengikut mereka itu akan Allah dan Rasul, kemudian orang-orang yang mengikut ulama-ulama salaf, iaitu di kalangan tabi'in dan seumpamanya, maka hendaklah kita berkata tentang diri mereka itu yang baik-baik. Sekalipun ada
pandangan-pandangan yang tidak muafakat dengan pandangan kita, kita tidak kata yang baik-baik, kerana mereka dulu daripada kita. Kerana apa? Kerana agama ini dia ikut tertib, dibawa datang oleh Nabi Muhammad SAW dengan wahyu daripada Allah. Maka siapa yang mengambil secara langsung daripada Nabi SAW, dia menduduk tertib yang paling tinggilah, iaitu para sahabat. Para sahabat ini juga termasuk kalangan salaf, maknanya orang-orang dahulu. Dia salah ni kita duduk kadang-kadang duduk salah ni. Salah lain, salafi lain. Salah ni bahasa Arab. Kalau terjemah mudah, yang dulu. Khalaf bahasa Arab. Terjemah mudah, yang kemudian. Jadi maksudnya kalangan salaf dipanggil salaf soleh. Kita dengar salafus soleh. Apa makna salafus soleh? Salaf golongan yang dulu, soleh yang baik. Hak tak baik itu dah masuk dah. Yang dulu yang baik, itu salafus soleh. Kemudian ada ulama yang membuat garis panduan. Setakat mana dikatakan zaman salaf, setakat mana dikatakan bukan salaf. Pandangan ramai di kalangan ulama yang mengatakan bahawasanya salaf ini ialah daripada zaman Nabi sampai kepada tahun 300 Hijrah. Nampak? Jadi sampai ke 300 Hijrah. Jadi siapa yang lahir 300 Hijrah ke bawah, mereka kita sebut golongan salaf. Macam kita ni kau panggil golongan dia, golongan khalaf lah, golongan yang kemudian. Faham lagi? Kemudian. Jadi siapakah salaf? Iaitu yang dulu. Setakat mana? Kebanyakan ulama buat lebih kurang 300 Hijrah ke bawah. Itu zaman dia. Jadi yang kita duk ikut imam-imam mazhab. Contoh, kita imam mazhab fiqh ni, yang terkenal dianuti sampai sekarang, ada 4 mazhab. Zaman dulu ada lebih. Sekarang ini ada 4, inilah yang ramai, yang ada qadhinya, ada muftinya. Nampak? Iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Keempat-empat orang imam mazhab ini ialah ulama salaf. Faham lagi? Kerana 4 orang ini lahir sebelum tahun abad ke 300 Hijrah. 300 pula, abad ke-3 Hijrah. Maksudnya 300 lah. 300 Hijrah ke bawah. Imam Malik, Imam Hanafi. Imam Hanafi abad ke-2 Hijrah. Abad yang pertama Hijrah, sebelum 100 tahun Hijrah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini lahir abad yang kedua Hijrah. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bila wafat, meninggal dunia? 204 Hijrah. Belum lagi abad ketiga. Maksud abad ni 100 lah. Tadi belum 300 tahun Hijrah, maksudnya belum abad ketiga. Kerana 100 tahun itu 1 abad. Macam kita sekarang 2022. Kalau tahun Masihi abad ke-21. Faham? Kalau tahun 19 dulu, 1980, 1990, dia panggil abad ke-20. Maknanya menuju ke-20. Sekarang 2021 menuju ke 20 berapa? Lagi abad ke berapa pula? 100 tahun lagi. Sekarang 2022, lagi 2100. 2100 itu abad ke-21. Maknanya 1 abad 100 tahun.
21 abad 2100 tahun. Nah. Jadi Imam Syafi'i wafat lahir tahun 150 Hijrah. Ini salah atau tidak? Salah tak? Salah lah. Dia yang dikatakan bukan lagi salah ialah dia lahir tahun 300 Hijrah ke atas. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Nampak? Imam Hanafi meninggal dunia pada tahun Imam Syafi'i lahir, iaitu 150 Hijrah. Pun salah. Faham tak lagi? Jadi keempat-empat imam mazhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, ialah orang-orang salaf. Itu yang kita ikut ulama salaf ke ulama yang kemudian? Kita jawab. Kita ikut dalam fiqh syariat, kita ikut mazhab Syafi'i. Faham lagi? Imam Syafi'i ini salaf ke khalaf? Anda sesat masalah. Jadi kita ikut salah lah. Faham lagi? Ini dikatakan ulama-ulama salaf ini, jangan kita kata lebih kurang ke dia. Jangan cakap tak molek. Kata yang baik-baik. Faham tak lagi? Bahkan kalau kawan kita dia ada guru Quran. Kawan kita lah zaman sekarang ni dia ada guru Quran dia bukan sehorana. Ngajar tahu talambo je. Pun tak boleh kita kata yang tidak baik pada guru dia. Bukan nak banding, tidak ada bandingan guru Quran dia hak ngajar di Globila nak banding dengan Imam Malik. Jauh lah. Tapi guru Quran ni yang duk mengajar di sekarang zaman moden ni, walaupun anak murid dia 2 orang je, kita tak kata udah-udah kat orang, guru orang kan. Nah, maka kata yang baik. Nah, apatah lagi jika ini kalangan salah. Nah, yang sudah terbukti mereka itu menerangkan Al-Quran dan hadis kepada umat, dan sampai sekarang keterangan mereka kita pakai. Betul tak? Itu jasa dia. Jadi kata yang baik-baik, itu maksud dia. Sebab apa? Sebab kalau orang yang dia tak ada adab-adab dengan ulama, dia tak kira ulama salah ke ulama apa ke, dia hantam belaka. Kat mana dia tak kenal, dia maki je. Nah, itu bukan jalan orang Islam. Tu dia nak khabar. Faham tak ke? Orang yang menyampaikan ilmu ini, walaupun dia gajar matematik je, kalau fasih panjang je, faham? Kita kena muliakan dia, kerana dia menyampaikan cahaya kepada murid. Ilmu tu kan cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu kan cahaya. Maksud cahaya ini jadi cerah. Anak kita ada bilang, cikgu matematik ni ajar, dia jadi pandai bilang. Faham lagi? Kena mulia. Apatah lagi jika ulama-ulama salah. Faham? Jadi macam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, itu bukan kalangan salaf. Kalau kita rujuk pada garis panduan yang mengatakan salaf itu 300 tahun ke bawah, faham lagi? Kerana Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijrah, sudah lebih dari 300, dan wafat pada tahun 504 Hijrah. Al-Imam An-Nawawi bukan salaf. Nampak? Kerana mereka tidak lahir di zaman salaf. Tapi apa yang Imam Nawawi, Imam Ghazali dan seumpama mereka itu ialah ambil daripada ilmu para salaf. Bukan bila kita hidup di zaman khalaf, zaman moden, kita tak boleh pakai ilmu dulu. Kerana Al-Quran ini sampai kiamat. Nampak? Adapun kalau ilmu lain, kita pakai hak zaman sekarang. Contoh teknologi kereta. Kalau dulu sebelum zaman Jepun tahun 30-an, cara pasang keretanya lain, teknologi dia. Sekarang 2022, tak banyak teknologi baru digunakan di kilang-kilang, tak pakai dah cara orang dulu pasang kereta. Itu lain. Adapun hukum-hukum agama, dia daripada nas. Nas itu dia terpakai sampai kiamat. Faham lagi? Maka begitulah juga jika tidak mengamalkan akan suatu hadis, ini tidak pelik maknanya. Jadi kalau kita ni orang awam, kita bagi sangkaan kita semua hadis kena pakai. Sebab kita orang awam. Kalau kita kata orang jahil marah, kita kata orang awam.
Padahal orang jahil itu bukan jahat. Orang yang tidak ada pengetahuan. Faham tak lagi? Itu aja. Kita bagi kita orang awam, semua hadis kena pakai. Sebab kita awam, maknanya kita tak tahu. Tapi kalau kita belajar ilmu agama, mendalami ilmu hadis, ilmu fiqh dan sebagainya, rupanya bukan semua hadis itu boleh dipakai. Ada beberapa hadis yang tidak boleh dipakai hukumnya. Ada sebab, banyak sebab. Di antaranya dengan sebab sanad. Contoh, hadis yang sahih mengatakan sah. Hadis yang sanadnya lemah mengatakan tidak sah. Hak mana dia pakai? Di sisi ulama, mereka bila berlaku pertentangan hukum, pada satu masalah, masalah kes yang sama tetapi hukumnya berlainan. Contoh, hadis ini mengatakan sah, hadis ini mengatakan tidak sah. Kalau kedua-dua hadis itu sama-sama sahih, maka kerja ulama ialah mengumpulkan maksudnya supaya tidak dibuang salah satunya. Hadis yang sahih yang kata sah pun mesti dipakai, hadis yang mengatakan batal pun mesti dipakai. Kenapa? Kerana kedua-duanya sahih. Tetapi kalau salah satunya, contoh hadis yang mengatakan sah ibadat ini sahih, hadis yang mengatakan batal tidak sahih, maksudnya dhaif, maka mereka ulama pasti mendulukan hadis yang sahih. Faham lagi? Itu contoh. Contoh ini kenapa setengah-setengah hadis tidak diamalkan. Faham tak? Jadi itulah kerja ulama. Jadi ulama ni tak sama dengan kita. Nak royak gitu je. Bukan saja ulama, kita dengan pilot kapal terbang tak sama dah. Kita naik kapal terbang 400 orang duduk belakang. Sama tak kita dengan pilot depan? Sama tak? Tak. Dia lalu kat kokpit nak pergi Mekah. Dia tengok dah, metal benda banyak sangat. Sebadam dah. Katanya ayah haji, dia tengok metal pakai terbang banyak. Dah 200 lebih metal sampai kata. Dia berkata, dah apa banyak sangat metal lu? Sebadam dah. Dia. Faham? Pilot tu takkan nak marah wacik dia dah, pasal dia tidak tahu orang awam. Gitulah. Itu salah satu sebab. Di antaranya lagi, hadis itu sudah mansukh. Hadis itu sudah dibatalkan hukumnya. Banyak. Dah mana kita tak tahu? Dah kita orang awam. Dah kalau kita tak mau jadi orang awam, masuk mendalami ilmu agama. Faham lagi? Sebab tu kita yang belajar agama ini banyak bahasa. Ada yang mari dengar saja, kita jadi orang awam. Lepas fardu ain. Tapi kan ada sahabat-sahabat kita, siapa ke Bogor, siapa ke Sulawesi mengaji pesantren, siapa ke Patani, siapa ke Mesir, siapa ke benda Morocco, Tunisia, mereka nak lebih lagi memahami. Faham lagi? Contohnya hadis iaitu makanan yang dimasak di atas api. Hadis itu hadis sahih. Dia tidak dipakai bukan kerana dia tidak sahih. Faham? Ada beberapa lapah hadis mengambil wudu batal sebab makan makanan yang dimasak di atas api. Contoh, ayam yang dibakar, kambing yang dipanggang, maka Nabi kata kena ambil wudu. Faham lagi? Hadis itu sahih. Kenapa tidak dipakai? Kerana hadis itu dahulu. Hadis yang kemudian Nabi mengatakan tidak lagi wajib mengambil wudu sebab makan makanan yang dibasak oleh api. Faham lagi? Jadi nak pakai hak manusia. Hadis yang kata batal wudu makan ayam panggang, hadis itu dahulu, tahunnya awal. Tahun-tahun kemudian Nabi mengeluarkan ucapan tidak wajib lagi mengambil wudu. Hak mana kita kena pakai? Hak dulu ke hak baru? Hak baru itu panggil nasih. Yang baru ini nasih, yang lama itu mangsuh. Maksudnya nasih, ia yang membatalkan hukum, yang lama ini telah dibatalkan hukumnya. Dan hadis masih kekal dalam kitab-kitab hadis. Faham lagi?
Itu dia antara sebab hadis ini ditinggalkan. Faham? Jadi banyak sebab lagi. Itu dia cerita salah satunya. Jadi kadang-kadang kita tanya kenapa hadis itu dhaif. Yang dhaif itu bukan Nabi. Hadis itu ucapan Nabi. Yang dhaif itu ada beberapa sebab. Antaranya ialah jalur riwayat itu. Dia hadis ini gini. Faham? Hadis ni gini. Ajizo dengar saya kata. Faham? Ajizo cerita ke Tok Bilal. Tok Bilal cerita Tok Siok. Tok Siok cerita ke Noja. Jalur tu Noja, Tok Siok, Tok Bilal, Tok Imam itu dipanggil sanad. Faham lagi? Sanad. Jika semua 4 orang yang menceritakan hadis ini mereka adalah sempurna syarat-syarat hadis sahih, maka hadis tu sahih. Faham? Yang jadi hadis dhaif itu ada berlaku kecacatan pada sanad. Sama ada semua sanad atau salah seorang. Contoh Tok Siok. Tok Siok ni rupanya nyanyuk. Faham tak lagi? Sekali cakap lain, sekali cakap lain. Maka hadis yang lalu kot Tok Siok tidak sahih. Bukan maudhu'. Ada berlaku kelemahan di situ. Tidak masuk dalam darjat hadis sahih. Dia tidak dhabit tamam. Dia punya ingatan tidak sempurna. Faham lagi? Itu di antara contoh hadis ini sahih. Sebab kita tengok ini Abu Hurairah sahih. Ini Abu Hurairah juga tidak sahih. Yang ini dhaif. Ni sahabat yang tabi'in yang dengar cerita ni. Hak ni sampai ke Imam Bukhari. Sanad Imam Bukhari sampai Abu Hurairah semuanya dhabit tamam. Sempurna ingatan. Contoh, faham? Maka dah hadis ni sahih. Tapi hak turun ke Ibnu Majah hadis yang sama, orang yang berlainan. Faham? Ada seorang yang berlainan, seorang itu tak kuat ingatan, selalu lupa, maka melalui Ibnu Majah hadis yang sama saja jadi dhaif. Faham lagi? Contoh mudah. Jadi kalau kita mendalami lagi ilmu mustalah hadis, ada beratus-ratus sebab kelemahan tersebut. Nampak? Itu contoh. Jadi kadang-kadang kita dengar bila kata khabar, apakah makna khabar? Jadi sebagian ulama beri pandangan khabar itu semua yang dibangsakan kepada Nabi. Termasuk asar. Tetapi sebagian ulama mengatakan kalau asar itu hanyalah mauquf, maknanya terhenti sampai kat sahabat. Contohnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Itu asar. Qala lagu mana? Man shalla kaza wa kaza. Hadis ini daripada Abu Hurairah. Berkata Abu Hurairah, barang siapa yang solat, hadis ini dipanggil mauquf, terhenti sampai ke Abu Hurairah saja. Adapun hadis marfu', maksudnya sampai ke Abu Hurairah. Abu Hurairah tak kata lagi. Abu Hurairah kata mana? Qala Rasulullah. Faham lagi? Nabi berkata. Faham? Hak tadi tak ada Nabi berkata. Daripada Abu Hurairah berkata, siapa yang solat begini-begini. Faham lagi? Ada Nabi bersabda? Tak ada. Itu panggil hadis itu terhenti atas sahabat saja. Maka itu dikatakan asar menurut sebagian ulama. Faham lagi? Adapun kalau hadis marfu', hadis itu sebut daripada Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, Nabi telah bersabda, barang siapa yang semayang. Faham lagi? Ada beza tak situ? Faham? Tadi Haji Zul je kata siapa yang solat. Tapi satu lagi Haji Zul kata ustaz berkata. Faham lagi? Jadi tadi terhenti atas Haji Zul saja. Itu dipanggil mauquf. Mauquf ni terhenti situ saja. Faham tak? Boleh lah sikit-sikit. Kalau tak faham kau, walau tak faham lah. Berasa gelelah kalau terang. Itu tentang perkara hadis lah. Kerana apa? Kerana pentingnya penilaian hadis. Adapun ayat Quran nak
tidak, kita tak dengar ayat ini sahih ke dhaif ke maqtu' ke marfu'. Dia tidak begitu. Faham? Kerana itu Nabi SAW terima wahyu langsung daripada Jibril alaihi salam. Maka bila dibukukan Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman, dikumpulkan beberapa orang sahabat yang masih hidup yang hafal Quran. Lalu kesemua yang hafal ini disuruh membaca. Dan bila dibaca, semua yang hafal itu sama daripada Fatihah sampai hujung. Faham lagi? Sama, menunjukkan mutawatirnya. Maknanya yang pada adatnya tidak lagi bersalahan, kerana semua hafalannya itu sama. Itu kelebihan Al-Quran. Sebab itu kalau kitab-kitab lain, kitab Taurah, kitab Injil, kitab Zabur. Injil contoh, ada berpuluh-puluh jenis Injil. Injil ini lain, ini chapter 5 lain, ini chapter 5 lain. Jadi lain. Yang menghafal Injil itu tak ada. Kenapa? Kerana banyak bahasa Injil. Adapun yang hafal Quran daripada zaman Nabi sampai kita sekarang buka Mak Tahfiz. Ayat yang sama, huruf yang sama daripada awal sampai ke akhir. Kerana apa? Kerana sepakat satu tu saja Al-Quran yang dipelihara Allah. Jadi Sayyidina Uthman suruh perdengarkan sahabat-sahabat yang hafal Quran, baca awal sampai akhir. Bila sepakat belaka yang mendengar betul sama belaka, lalu diputuskan inilah Quran yang akan dicetak di zaman dia, akan ditulis, dan lain daripada ini tidak diambil kira. Jadi dah sampai sekarang kita kenal Quran itu resam Utsmani. Utsmani Sayyidina Uthman. Resam itu maksudnya catatan atau tulisan. Jadi tak perlu ni dhaif dan sahih, kerana sahabat tidak ada yang dhaif lagu tu. Yang dicek dhaif atau tidak dhaif ialah selepas sahabat. Dalam hadis, hadis ini daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas orang tak cek dia, kerana dia sahabat. Faham lagi? Tak ada sahabat ni fasik, sahabat ni tak main subuh. Dia tak ada lagu tu. Ini daripada Aisyah, orang tak cek dah Aisyah, isteri Rasulullah. Ini daripada Abdullah bin Mas'ud, orang tak cek dah semayang ke Abdullah bin Mas'ud. Tapi lepas pada tu, antara daripada sahabat sampai ke ulama hadis. Contoh, daripada sahabat nak sampai ke Bukhari, ada 4 orang. Daripada sahabat nak sampai ke Imam Malik, ada 2 orang. Kerana dia zaman lebih dekat. Nak sampai ke Abu Hurairah. Daripada sahabat nak sampai ke Abu Hurairah. Ni rentetan orang ni diperiksa orang. Rijal-rijal hadis ni. Faham lagi? Daripada sahabat nak sampai ke apa lagi? Daruqutni, Baihaqi, Imam Dailami, Imam Ahmad dan seumpamanya. Jadi ini yang dicek. Faham lagi? Jadi bila tidak ada cukup sempurna syarat-syarat hadis sahih pada segala yang menceritakan hadis ini, maka hadis itu jadi sahih. Kalau ada kekurangan sedikit, maka hadis itu dipanggil hadis hasan. Tapi ada kekurangan yang menjadikan lemah, maka hadis itu menjadi hadis dhaif. Jadi dhaif itu ada banyak sebab. Kadang-kadang dhaif dengan sebab periwayatan, kadang-kadang dhaif itu kerana sanad itu bertentangan dengan hadis-hadis yang sebenar. Jadi banyak sebab. Jadi insya-Allah kalau kita orang muda dia mendalami ilmu ni, maka dia akan fahamlah. Ilmu tentang hadis-hadis ini dipanggil ilmu mustalah. Mustalahul hadis. Hadis tentang mengetahui hadis itu sahih, hasan, apa benda mutawatir, ahad dan seumpamanya. Kemudian kata pengarang rahimahullah taala, wala nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya alaihimus salam wa naqulu nabiyyun wahid afdalu min jami'il awliya. Dan tiada melebihkan kami akan seorang daripada sekalian wali atas seorang daripada sekalian nabi alaihimus salam. Dan berkata kami seorang nabi lebih afdal daripada sekalian wali. Baik. Ini nak beri peringatan pada kita. Kita nak kena menganggap
bahwasanya yang lebih sekali di kalangan manusia ini ialah nabi-nabi. Kasih guana pun kita pada guru kita, jangan kata lebih guru pada nabi. Kasih kita kepada seorang wali Allah di bumi, jangan kata lebih afdal daripada nabi. Jadi kita kena ikut tertib dia. Nampak? Kalau kita tak tahu tertib adab-adab mana yang patut kita kasih dulu, kita jadi mengarut. Contohnya ada orang anak-anak yang dia lebih kasih sahabat dia daripada ibu bapa dia. Betul tak? Sedangkan kasih kepada sahabat kawan-kawan itu disuruh syarak. Tetapi dia sudah melebihkan, memuliakan kawan lebih dari memuliakan ibu bapa. Kenapa? Kerana tertib itu salah. Maksudnya bermula wali itu orang yang mengenal akan Allah Ta'ala dan sifat Allah sekadar yang biasa, yang mengekalkan ia akan taat dan menjauhkan ia akan maksiat, dan menunjuki oleh pengarang rahimahullah Ta'ala dengan ini perkataan kepada menolak atas ittihadiyah, iaitu golongan ittihadiyah dan sekalian yang jahil daripada yang mengaku dirinya ahli tasawuf, yang berkata mereka itu bahasanya wali lebih afdal daripada nabi. Sekarang ini kadang-kadang kita tengok siang kau tengok dia kata tasawuf ini sesat. Nampak? Itu salah. Dia ni di sini dia kata sebahagian daripada orang yang mengaku tasawuf, bermakna dia bukan tasawuf. Faham lagi? Itu yang merosakkan tasawuf. Orang yang bukan ahli tafsir mengaku pandai tafsir, dia yang merosakkan tafsiran. Orang yang bukan ahli hadis mengaku dia ahli hadis. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai ahli tafsir padahal dia bukan ahli tafsir, adakah ahli tafsir itu salah? Tidak. Faham lagi? Jadi tasawuf ini bukan pengakuan, tasawuf ini ialah amalan. Kalau kita mengamalkan tasawuf, maka kita alhamdulillah mengamalkan tasawuf. Tapi adakah kita bila kita lakukan sesuatu yang tasawuf, contoh tasawuf ini qanaah. Nampak contoh qanaah, memada dengan sedikit, zuhud hidupnya. Kita lakukan zuhud, maka kita dikatakan mengamalkan suatu perkara yang baik di sisi Allah. Tapi jangan kata saya ahli tasawuf. Dia ahli dia lain. Kita lakukan semayang 5 waktu, bagi kita orang yang beribadah, tapi kita bukan ahli ibadah. Ahli ibadah ni member only. Kita pergi sikit kat kedai, kat orang main snooker, terlalu main snooker kali, dia pun bayar meja 3 ya, jolok bola. Adakah dia itu ahli snooker? Dia bukan member dia kat kau masuk ahli 600 bulan bayar. Faham? Waktu member dia ahli cetak tu. Begitu juga ahli ibadah dengan kita. Kita menunaikan ibadah dengan perintah Allah. Faham? Jadi kalau kita suka sering jaga istiqamah, kita akan naik martabat ahli ibadah. Nampak? Jadi sufi tasawuf itu apa maknanya? Tasawufnya ialah ilmu membersihkan hati. Siapa ajar? Allah ajar. Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, sungguh telah mendapat kejayaan, man orang, tak kira siapa-siapa pun, zakkaha, membersihkan hati. Itulah intisari ilmu tasawuf. Tapi di sini dia kata ada setengah orang mengaku tasawuf. Orang ahli tasawuf itu dipanggil sufi. Yang mengaku itu mutasawwifah. Faham tak? Orang yang mengaku saja. Ni ramai orang jenis klaim. Betul tak? Dia mengaku saja. Dia mengaku dia ahli tafsir padahal hacur lebur je tafsir Quran. Dia mengaku dia pandai apa jadi backbacki. Dia minta kerja dengan pemain. Tokek, dia kata dia pandai backbacki. Mes sedih hari bolbo boleh buat lagi. Faham? Dia mengaku. Wih, kerja pun kata orang. Faham lagi? Kenapa? Kerana dia bukan ahli. Dia mengaku saja. Faham? Jadi mengaku jadi punah. Dah tasawuf tu ada hak tak molek, mana tasawuf tu tak molek. Jauh.
Kerana molek tu ada hak tak molek. Kalau mau tak molek, tak ada usul. Faham tak lagi? Ayat Quran betul tak kalam yang paling baik? Betul tak? Sebab tu ramai orang musuh-musuh dia. Iaitu daripada dulu sampai sekarang kita tengok cara menafsirkan Quran membabi buta. Nah, perosok-perosok Quran. Kerana dia kalam terbaik. Nampak? Hadis ucapan manusia terbaik Nabi. Sebab tu ada sampai berpuluh-puluh ribu hadis maudhu' direka orang. Kerana apa? Musuh. Kalau barang yang bermanfaat, dia akan banyak musuh. Faham? Sebab tu kalau lalang ni apa tak makan lalang. Lalang tepi jalan. Faham? Itu tak ada musuh. Tak ada musuh. Ada orang-orang baja lalang. Petang baja. Awak dia ya haji. Baja lalang ni suruh segar sikit. Tak ayah dia segar. Mugi Perak ke Kedah ke Pulau Pinang ke Johor ke Pahang, lalang segar. Dia tak ada musuh. Tapi kalau mu tanah orang boleh makan, sawi, nampak? Mu tanah kobeh apa semua, berada kena jaga, kena buat batas molek, kena buah air tak boleh lebih, air tak boleh kurang, tak boleh panas sangat, kena buah baja pula, racun bahagian serangga, racun bahagian akar. Apa? Musuh ramai. Mu tanam gitu je saya 3 bulan ni mu makan laba jelah. Faham lagi saya ada penuh kena habis. Begitulah Quran. Faham? Ramai yang nak rosakkan dia. Begitulah dengan fiqh. Ramai nak kucawi jadi punah fiqh. Begitulah dengan tasawuf. Ramai musuh-musuh dia. Faham? Jadi gini nak khabar. Tingkatan manusia ialah nabi-nabi yang paling afdal. Kita tasawuf, kita minat tasawuf, baca buku tasawuf, suka sungguh cerita wali-wali. Bagus. Tapi jangan sampai kita kata wali lebih baik dari nabi. Faham tak? Situ dia nak pesan. Bersalahan yang ulama dan ahli istiqamah daripada mereka itu, maka bahasanya mereka itu berpesan dan mengikut ilmu dan mengikut hukum syarak. Tengok situ. Dia kata ada pun yang jenis ulama, dia bukan ngaku tasawuf tapi dia ulama tasawuf atau ahli istiqamah. Orang tasawuf yang istiqamah, mereka tetap mengikut akan ilmu dan mengikut hukum syarak, maka sungguhnya telah mewajibkan Allah Ta'ala atas mereka sekalian mukallaf semuanya mengikut pesuruh Allah Ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Artinya yang tiada mengutus oleh kami akan pesuruh melainkan supaya ditaatkan akan dia. Wallahu a'lam. Baik sumbangan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini kita akan gunakan untuk kebajikan dan maslahat Masjid Ikhwan Gelong Bila kita. Untuk penonton live Facebook, akaun Masjid tertera di skrin Facebook anda iaitu Bank Muamalat 1301-0059-84716 Surau Al-Ikhwan. Kerja-kerja anti kelembapan, bajet lebih kurang RM10,000. Pemasangan kapet bahagian atas belum siap, anggaran RM20,000. Jadi tolong jalankan tong-tong sumbangan. Kita pakat beri sikit seorang, yang berat itu dia akan menjadi ringan. Kerana kita banyak soalan pada malam ini. Buat gerak tong sambil-sambil dengar, sambil-sambil kita beri derma. Ada orang kata nak malang utik derma. Dia asal beri bukan wajib pun. Betul tak? Betul tak? Ke berdosa tak beri? Tak berdosa pun. Biarlah takut-takut ada orang nak beri. Jadi kita buat gerak tong. Tak mau beri tak ada masalah. Tak ada orang viral pun muka kita tak beri. Baik, sambil-sambil kita gerak Allah Rabbi banyaknya soalan. Ini solat hajat tepi ni. Baik, soalan yang pertama, apakah hukum perempuan yang dalam edah upload gambar dalam media sosial tanpa bersolat? Baik, dia kata orang perempuan dalam edah. Edah apa tu? Edah hidup ke edah mati? Edah perempuan ini ada hidup, iaitu diceraikan oleh suami. Maksudnya dia edah itu edah hidup, suami dia masih hidup.
Faham? Adapun edah hidup ini, dia sama macam-macam seorang isteri. Dia kena izin suaminya. Adapun edah mati, maksudnya suami dia mati, maka dia di dalam edah. Nah, perempuan yang di dalam edah mati, hendaklah yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra, beredah dan berihdat berkabung selama 4 bulan 10 hari. Maksudnya dia tidak menayang, dia tidak berlawa-lawa, dia tidak berwangi-wangi, dia tidak menunjukkan rasa gembira, dia tidak menunjukkan orang yang berias dan sebagainya selama 4 bulan 10 hari. Kerana apa? Tanda kesedihan, telah ditarik nikmat besar yang ada di sisinya, iaitu dengan kematian suami. Jadi kalau dia dalam edah, dia ambil gambar ditunjuk kepada Facebook mak dia, kawan, adik dia, kakak dia, itu tak ada masalah. Sama seperti mak dia mari tengok muka dia di rumah. Tapi yang jadi masalah ialah sama ada dalam edah atau luar edah, tujuan dia menayangkan muka itu kerana nak menunjuk-nunjuk, akan comel mukanya, tujuan menarik perhatian lelaki dan seumpamanya, maka itu adalah haram, tak boleh. Jadi kalau kita duduk dalam edah, tak usahlah duduk tunjuk-tunjuk lah. Kerana edah ni fahamlah kehilangan suami. Soalan seterusnya, ayah saya mati 12 tahun dah. Saya pergi kubur ayah saya bagi salam dan bercakap-cakap dengan arwah. Ada orang khabar tak boleh, tak baik. Satu lagi, saya jarang mimpi arwah. Kalau saya sebulan tak pergi kubur dia, saya akan mimpi ke dia. Sebab memang pergi semua kubur. Apakah tanda mimpi itu? Kalau kita mimpi orang yang telah mati daripada orang yang kita kasih, itu sebenarnya sebagai basyirah. Allah nak menggembirakan kita. Ada orang yang bila dia kematian ayah, dia tak dapat nampak dah. Tapi ada orang yang Allah masih lagi beri nampak di dalam alam mimpi. Faham? Jadi tidak ada pelik apa-apa. Sebab ada orang kata kalau mimpi ayah mati dah, tanda kita nak mati dah. Salah tu. Tanda mimpi nak mati itu bukan lihat ayah yang mati dalam mimpi, tetapi kita dak mimpi pun panggil ayah dah. Faham? Dak tidur lagi ayah. Tu dak lama tu. Kemudian pula dia bercakap, dia pergi kubur ya ayah, semoga ayah tenang di sana. Wahai bapakku, boleh, apa tak bolehnya, tapi bernasabah dengan isi perbualan tadi. Faham lagi? Isi perbualan tu biar bernasabah. Dia ya, wahai bapaku atau wahai ibuku, nampak, kami adik-beradik merindukan ibu. Tak salah tu. Yang salahnya ibu dah rumah tu pergi nak goreng le ni, tak ada orang nak goreng le ni tu. Tu baru pelik. Tengok keadaan lah, poin yang kita bercakap. Soalan seterusnya, kalau nafkah, makan minum, tempat tinggal, pakaian kita dah bagi, dia nak beli apa pun kita bayar. Perlu bagi duit saku tak setiap bulan? Jawabnya, kalau dia bekerja untuk kita, bagi. Dia basuh baju kita, dia masak makanan kita, dia tuak air ke kita, dia tukar apa tempat tidur kita, dia gosok baju kita, bagilah. Faham lagi? Bahkan yang tidak bekerja apa, semua pakai wadah puk pandai belaka. Panggil tukang panggil bibi, panggil orang gaji pula mari buat kerja rumah. Pun sunat kita beri hadiah kepada isteri kita. Faham? Berhenti sekejap, rambangnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haula wala quwwata illa billah. Haula wala quwwata. Haula wala quwwata illa billah.
haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alaihi. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Boleh tak di dalam syurga saya tak embuh bidadari? Sebab saya dah janji dengan bini saya sama-sama cari redha Allah, cari akhirat. Jadi cukup dia seorang sahaja. Dia kata dia masuk syurga, dia tak embuh bidadari. Kerana dia janji dah dia nak dengan isterinya saja. Ni pintar setia betul ni. Dia begini, di dalam dunia ini jangan kita kias dengan kehidupan di syurga. Nampak? Dia kata sebab apa? Dia kata kalau dalam dunia, dalam syurga nanti ada bidadari lagi jadi baloh, jadi cembugu, jadi apa dan sebagainya. Jadi tak embuh ke nak ke bidadari, Allah bagi. Walahum azwajum mutahharah. Dan bagi kamu nanti nak bidadari isteri nak yang dibersihkan. Jadi disebut dalam hadis seorang isteri dia kekal sampai kita mati sebagai suami isteri, itulah isteri kita di dalam syurga. Itu orang mukmin. Tetapi di sana diberikan pula akan pelayan-pelayan yang namanya bidadari. Namanya bidadari. Wa kawaqiba ataraba. Nampak? Bagi kita nanti bidadari yang sebaya, yang cantik belaka. Nak tambah wallahu a'lam. Itulah hak Allah bagi. Jadi Allah bagi nak tak? Gitu lah. Dah kat gini balah tak ada balah. Jangan nampak bidadari tu macam janda. Alik dia mau gomonya dengan bini kita. Itulah tu bukan bidadari tu. Bukan. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Faham lagi? Boleh tak boleh? Innalil muttaqin, sesungguhnya bagi orang yang beriman itu dia akan dapat kemenangan yang besar di dalam syurga, antaranya bidadari-bidadari yang umurnya sebaya. Ginilah mu masuk syurga kat gini mu tak ambuh mu untuk tauhidlah andalah. Tapi itulah yang dijanjikan untuk orang beriman, dan isteri orang beriman itu mereka akan dilayang oleh bidadari yang menjadi pelayang-pelayang bagi suami. Faham lagi? Dia bukan macam atas dunia bidadari kan nampak. Bidadari ni macam pramugari kot. Bukan. Apakah rahsia nak dapat anak kembar 4? Saya nak sangat kembar 4. Nak jawab gua ni, dia nak kembar 4. Tak rajin orang tanya gini. Berdoalah, yang boleh beri ustaz tak boleh, mana makhluk tak boleh. Kalau nak beri nak anak kembar, nak anak itu minta dengan yang boleh beri saja. Iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak meminta sesuatu yang hanya Allah boleh beri, maka fasta'in billah, mintalah dengan Allah. Dia gitu. Tengah semayang ada lintasan dalam hati. Kalau ni gitulah, kena semayang semula ke tidak? Tak payah semayang semula. Ingat Allah dan mulakan khusyuk setakat mana yang kita mampu. Sebab kita telah diganggu oleh syaitan supaya tidak ingat Allah. Aqimi salata li zikri, dirikan supaya ingat aku, kata Allah. Memang dia kacau. Sekurang-kurangnya kepada kita duk ingat 4 rakaat, dia boleh kacau serakaat dah apa dah. Nak kurangkan kita daripada kesempurnaan. Jadi jangan berhenti semayang. Apa tanda kalau Allah sayang kita? Dan apa tanda kalau Allah benci kita?
Kalau Allah sayang kita, dia diberi kita buat taat kepada dia. Kalau dia tak sayang kita, dia tak beri kita buat taat kepada dia. Faham? Gitulah. Kita ada mulut. Kalau Allah sayang kita, dia jadikan mulut kita jadi baca Quran. Dia jadikan mulut kita jadi berzikir. Kalau dia tak sayang kita, kita jadi maki ke orang, carut ke orang. Itu tanda dia. Allah bila dia sayang, dia beri kita rahmat, bukan nikmat, rahmat. Nak kasih sayang dia. Apa nikmat? Dapat taat kepada dia. Dan kalau dia tak sayang, dia beri kita jadi buat perkara maksiat, derhaka kepada dia. Soalan seterusnya, saya sudah kahwin tapi suka tengok perempuan lain. Nak buat ke mana? Dia sudah kahwin tapi masih suka tengok perempuan lain. Begitulah perangai laki-laki. Bang, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa, kata Allah. Jenis manusia laki-laki ini, dia sangat suka kepada perempuan. Lepas tu bila dia kahwin, dia pergi jabat, dia tengok, ramai je pula ni. Dia nikah dah. Gitulah. Kenapa? Dia jenis laki-laki suka kepada perempuan. Perempuan suka pada barang kemas. Beli dah sorak tu 3,000 dah. Last ke beli pula lagi. Beli pula. Awak kata lah dah hari tu. Hari tu masa tu lah. Ni hak masa baru pula ni. Jadi dia akan habis. Nampak? Cuma oleh kerana begitulah, maka itulah ujian bagi kita taat pada perintah Allah. Kita lazimi dengan perkara yang halal. Dan bagi yang muda-muda, alaikum bisyam, selalulah berpuasa. Kenapa? Kerana kamu berpuasa itu wijak, dia dapat mengawal kamu daripada kamu duduk tengok sangat ke orang puan. Hukum sentuh perempuan berlapik boleh atau tidak? Dia nak pegang orang perempuan tapi dengan berlapik, boleh atau tidak? Jawabnya, tengok keperluan. Apa sebab nak pegang? Sebabnya saya nak merawat, saya doktor, boleh. Saya doktor nak pegang perempuan bukan mahram, maka wajib kena pakai sarung tangan. Itu panggil pegang berlapik. Kerana nak tahu tangan dia ni patuh ke tak. Contoh. Itu. Atau kita ni tukang mandi mayat. Faham lagi? Kita ni orang kecemasan. Kita nak akad orang dan sebagainya. Kita akad dengan sarung tangan. Tapi bila tidak ada sarung tangan, tak sempat untuk kita nak pakai berlapik. Contoh perempuan yang sedang lemah. Takkan kita tunggu-tunggu nak balik ambil sarung tangan. Matilah dia. Maka kita darurah ketika itu, tak ada pilihan. Maka kita terus pegang tangan perempuan bukan mahram dan tarik dia supaya tidak lemah. Fala isma alaih, tidak berdosa. Kerana apa? Kerana kita tidak ada pilihan. Tapi kalau kita doktor nak pegang dengan tangan direct gini boleh. Nak ambil sarung tangan pun boleh, ada pilihan. Nak pegang direct tak payah lapik, pegang gitu je, nak tahu sakit ke tak. Nak pakai sarung tangan adalah kotak, 2 kotak beli Shopee. Ada pilihan tak? Bila ada pilihan, hukum asal tak boleh sentuh perempuan. Tapi kalau tengah lemah, orang rebah motosikal guling tengah jalan, dah tak kita balik ambil sarung tangan. Tak, faman ya'tura ghairu baghin wala 'adin fala isma alaih. Barang siapa yang sampai pada situasi tidak boleh buat pilihan lagi, bukan sengaja dan tidak berlebih-lebihan, maka tidak ada dosa atasnya memegang. Sebab tu kata orang salah faham. Orang puang dia kata kalau kita pegang tak berlapik haram. Tapi kalau kita pegang berlapik tak haram. Haram juga. Kenapa? Kerana laki-laki tak boleh pegang perempuan walaupun berlapik, melainkan ketika perlu. Datuk orang kerja tu, perempuan dia pakai sarung tangan, itu bukan kerja nak pegang laki-laki. Itu kerjanya nak ambil kad, bayaran tol. Cuma berikhtiar, bercermat, takut-takut bersentuh. Maka mereka cermat dengan cara pakai sarung tangan. Faham lagi? Itu beza.
Kalau boleh pegang perempuan tak berlapik, tak berdosa, sedaplah kita. Bawa orang perempuan pergi duduk bawah jambatan, boleh buka, gosok dada. Bang, dak nikah lagi, tahun depan nak nikah. Bang, mari pencegah masyarakat kata haram. Ada lapik bah, ada baju bah. Bang, bila kita pegang walaupun di luar baju, syahwat tak? Syahwat tak? Situ haram. Dah. Batu kita khabar. Kalau pegang orang perempuan yang kita tak dapat merasa bentuk badannya, tidak haram. Kita lapik dengan sesuatu yang bila kita raba tidak rasa bentuk badan. Itu tak haram. Contoh kita orang perempuan tu tidur, kita ubuh plywood sekeping. Kita pun raba kat atas plywood. Rasa tak nikmat dia? Tapi kalau tak buat lagu tu bodoh lah namanya. Nak faham fiqh. Orang bukan Islam nak dengar ceramah ustaz, boleh masuk tak dalam masjid? Gini, tak kira ceramah tak ceramah, orang bukan Islam boleh masuk dalam masjid. Selain Masjidil Haram, nak dengan dua syarat. Yang pertama, dengan kebenaran orang Islam yang menjaga masjid itu, beritahu dia nak masuk. Yang kedua, menjaga adab-adab di dalam masjid. Tak boleh buat lebih kurang yang masuk dengan selipang apa, tak boleh lah. Jadi kebanyakannya memang dibenarkan. Kalau di Eropah sekarang memang dibenarkan orang Kristian, orang putih masuk dalam masjid. Dan ramai yang sudah berminat dengan Islam. Tapi mereka dibawa lah. Bukan ambil kunci diri masuk mak damu esok atau mula kunci, bukan gitu. Pak, dijaga oleh orang Islam. Soalan seterusnya. Rusia ramai rakyatnya Islam, tapi kenapa dia perang dengan Ukraine? Ukraine pun ramai orang Islam, itulah masalahnya. Jadi bila katanya Allah kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai malaikat, aku nak jadikan satu lagi makhluk manusia ni khalifah di bumi. Jadi jawab malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima', adakah akan dicipta satu lagi makhluk yang akan berbunuh-bunuh sesama sendiri? Jadi malaikat tidak pertikaikan Allah. Malaikat yakin dengan Allah. Malaikat pertikaikan makhluk jenis manusia ni. Apa yang dibimbangi itu berlaku sekarang. Suka berbunuh-bunuh. Kalau konflik antara negara kerajaan Ukraine dengan Rusia, presiden dengan presiden, sesat cara presiden. Yang bagi tembok budak-budak cek tu apa pula? Siapa putus kepala, putus tangan. Kalau dalam YouTube payah nak tengok. Kalau kita sandai layan, nampak video-video daripada Belarus, daripada Latvia, daripada apa benda ni, Poland, kita akan dapat jumpa video-video peperangan sehari dua ni. Teruk. Budak-budak bayi putus tangan, putus tubik perut, bom tu rumah orang awam. Flat orang awam tak ada askar. Lalu helikopter tembok, lubang di rumah. Ini masalah manusia ni. Nak suka berbunuh. Jadi adakah boleh mereka, tak salah sebab ada negeri orang Islam dalam negara mereka, jadi mereka dikira tak salah lah bunuh orang. Tak boleh gitu. Bolehkah kita bunuh jiran kita sebab toki kita ulama? Buat apa membunuh ni? Toki aku ulama tak salah lah. Boleh gitu? Tak. Faham lagi? Biar faham baik-baik. Sebab bila kita ni jadi besar, kita akan jadi rasa hebat. Dok Rusia saja. Betul tak? Kita kalau tak ada kuasa, kita jalan gua ni, nunduk. Bila kita naik pakak, kan lain jalan tu. Betul tak? Kita biasa dihasut oleh syaitan untuk melakukan yufsiduna fil ard, kerosakan di bumi. Soalan seterusnya. Bagaimana kita nak garuk kaki dalam solat ketika sedang qiyam? Baik, dia tengah semayang, kaki kirinya gatal sangat. Garuk kaki kanan. Kaki kanan gatal, garuk kaki kiri. Dia gitu. Tapi kena ingat, jangan setiap kali kita rasa gatal, kita garuk. Kerana semayang itu tamakun, diam tidak bergerak. Jadi kata ulama-ulama, jika garu, kalau kita tak garu, jadi terganggu khusyuk kita,
barulah kita garu. Itu pun memada dengan pergerakan yang sedikit, takut membatalkan solat. Maksudnya kita semayang, bukan setiap rasa je. Jadi itu bukan tamakun. Faham lagi? Jadi tergaru-garu. Biarlah, maknanya kalau ada rasa sikit, tinggal, abaikan, tumpukan bacaan kita, ingat pada Allah. Tapi jika ada satu gatal, contoh yang sampai kita tak khusyuk lagi dah, bang, itu yang ulama kata garu. Jadi kurangkanlah tergaru-garu tadi kalau boleh. Ada orang tak, setiap rasa je dia akan letak tangan tu. Kena molek tak dang nak tu. Allahu Akbar. Akad dah. Bang. Kau dahsyat lagi, Allahu Akbar, kagu dah. Dalam takbir ni selit juga situ. Kena faham. Semayang tamakun wa tadabburun. Diam, jangan bergerak-gerak kalau boleh semampu kamu, dan perhatikan apa yang kamu baca. Soalan seterusnya, apakah beza antara amalan yang ada ijazah dengan amalan yang tiada ijazah? Baik. Ijazah itu maksudnya lebih baik. Bukan makna siapa kita berzikir tidak ada ijazah, maka zikir kita tak ada pahala. Dia begitu. Jadi kalau kita beli barang, kirim ke orang bagi atau ke rumah, dengan kita tahu kedai mana yang dibeli, mana lebih baik? Tahu dia mana kita belinya. Faham tak lagi? Itu lebih baik. Itu je masalah ijazah ni. Yang kita ni seorang ni tak tahu kedai mana. Mak mau beli ni atau rumah situ? Kawan tu tak tahu kedai mana, tak tahu berapa harga, pakai ambil. Tapi benda yang sama. Tapi dengan kita sendiri pergi ke kedai, kita sendiri kenal tokainya, dan kita dimaklumkan oleh tokai sepepaknya begini, dan kita yang akad jual beli, itu lebih kemah. Betul tak? Begitulah dengan amalan. Sebab tu ada setengah-setengah ulama di hujung kitab dia, di karang dia tulis, saya ijazahkan bagi siapa yang membaca kitab saya ini. Itu maknanya seolah-olah kita secara langsung, kita talaki, kita ambil berdepan-depan daripada pengarang itu sendiri. Soalan seterusnya, apakah hanya orang yang mati syahid saja yang tidak merasai sakit ketika mati? Orang yang mati syahid bukan tak rasa sakit, tapi merasa lazat. Mati itu sakit, sakaratul maut itu sakit, tapi Allah tukar dengan sedap, dengan lazat bagi orang yang mati syahid. Faham lagi? Syahid itu maksudnya syahid dunia wal akhirah, syahid ma'rakah. Sebab tu dikatakan orang yang mati syahid, bila dia cabut rohnya, sedaknya dia berasa, maka dia minta hidup sekali lagi dan nak mati sekali lagi. Sebab bila kita pergi kedai dan sedap sangat, kita nak tak sekali lagi pergi. Dia pergi kedai tu tak je gigi, bang, dia pergi makan. Ni baru iya tu, tak je pergi sedap je ni. Lepas tu dia pun tulis dalam Facebook, tak pergi dah, dak ni tabat aku dah pergi dah. Sebab apa? Pedak sangat. Ada gitu. Sedap sangat nak pergi pula ke tak mau pergi dah. Begitulah orang mati syahid. Tapi mati tu sekali saja. Itu sedapnya. Jadi adakah rasa sedap itu Allah boleh beri kepada mana-mana hamba? Ya, liman yasya', bagi barang siapa yang Tuhan kehendak. Cuma atas jalan ada sakaratul maut itu sakit. Tapi kalau Allah nak tukar kepada sakit pada siapa yang dia kehendak, Allah ni fa'alul lima yurid, dia boleh berbuat. Soalan seterusnya, takat mana Abah simpan janggut? Ulama-ulama tidak sepakat. Ada yang mengatakan segenggam, ada yang mengatakan sekadar mana yang dilihat panjang, ada yang kata dibiarkan terus, tak ada masalah. Simpanlah janggut kalau kita ada janggut. Faham lagi? Dan Nabi ni suka kepada rapi. Maksud rapi ini ialah bukanlah janggut macam tos apa berkeresing kali. Tak. Dengan diletak
minyak dan sebagainya. Tapi bagi orang yang tumbuh janggut, ada pun orang yang tidak tumbuh janggut, maka tidaklah disuruh simpan janggut. Pasal dia tidak ada janggut. Maksud simpan janggut ini ialah bagi mereka yang berjanggut. Maka simpanlah janggut. Soalan seterusnya, apakah kelebihan beri makan kepada orang? Kita beri makan kepada orang, yang pertama dapat pahala 1 suap, yang kedua dapat ampun dosa, yang ketiga malaikat doakan bagi kita sebab beri makan ke orang. Ada satu hadis Nabi, orang tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyul amali fil Islam ya afdal, manakah amalan Islam yang afdal? Nabi kata tut'imu ta'am, beri orang makan. Beri orang makan. Kita beli makanan, beri. Kita pergi rumah orang, beri. Kita beli lebih, takut di motor kawan, ambil dia. Orang makan, kita bayar. Kita pergi kedai, kita bayar. Itu beri orang makan lah. Atau kita beri pitih, dia beli makan, makan juga. Dan ada beberapa hadis yang lain menyebut bahawasanya setiap suap yang orang makan dari belanja kita tadi disimpan di sisi Allah sehingga menjadi sebesar gunung Uhud, 1 suap. Kerana kalau kita belanja di nasi ayam sebuku, nasi ayam kita kira baru ni 13 suap. Mak beli di ni lah batu buruk. 13 suap. Kira nak kira kan? Kira nak tahu dah radis kan ikut suap. Jadi kita kira 13 suap. Jadi mungkin ada 15 suap, bubuh 10 suap lah, senang. Sebuku. Maka sesuap itu luqmah. Dalam hadis tak kata suap, dia kata luqmah. Maksudnya 1 suap disimpan di sisi Allah menjadi sebesar gunung Uhud. Itu masing-masing. Kenapa negara kita tidak laksanakan hukum hudud? Baik, kalau kita tanya gitu, sama macam gini. Ni nampak tak kipas angin tak apa dia? Berapa ribu beli? 26,000. Baik, soalan dia, kenapa tidak buka kipas? Sebab masjid tak mau buka. Faham lagi? Betul tak? Ke tak betul? Pasang dah, dia tak mau buka. Tak buka. Jadi kenapa Malaysia tak laksana hudud? Kerana mereka tak mau laksanakan. Kalau dia nak laksana, ada hudud. Ada tak? Ada. Dia ayam rumah kita atas tangga seminggu lebih tu. Seminggu lebih dia ayam duduk stopok atas tangga. Jirang kata, buat apa tak buang? Tuang ni tak mau buang. Kalau tuang ni nak buang, ada tak pergi situ? Faham lagi ya? Mudah-mudah dah lah. Dia tak buat. Kalau nak buat, ayo buat dah. Jambatan Pulau Sekati telah menyembah bumi. Soalan saya, boleh tak saya ambil kayu jambatan? Jambatan Pulau Sekati, Raja Giat Pulau Sekati. Dulu tak ada kereta Pulau Sekati tau. Masuk tu lalu ke hutang apa semua comel. Ni dah jadi moden lah boleh kereta dah. Jadi jambatan kayu tu hanyut. Baik. Setiap benda yang hanyut yang dianggap sudah sebagai sampah, siapa-siapa boleh ambil. Tapi kalau masih elok dan dimiliki orang dan kita tidak dapat keputusan adakah ia masih dikendaki atau tidak, dan dia tidak lagi bertaraf sampah, tak boleh ambil. Ambil untuk alihkan boleh. Sebab tu kita tengok musim air besar, apa benda tong beledi tong orang buat kolam ikan belah-belah hulu tu banyak lalu kok kita tau. Ambil tu boleh, haram dijual beli kok orang. Tuang ni dunia di telemong ni mana, di nasi dingin. Kita sini bahan beledi orang. Kalau tong kita hanyut, kita suka tak orang ambil? Tak, tong orang kita suka pula. Banyak cantik. Faham? Betul, Islam ini konsep dia la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kamu melainkan kamu suka benda-benda kepada orang lain apa yang kamu suka benda-benda itu kepada diri kamu juga. Mana kalau mukhalafahnya, kalau kamu tak suka orang ambil barang kamu hanyut, jangan ambil barang orang hanyut. Soalan seterusnya,
Saya suka sedekah. Mana boleh sedekah sembunyi, sedekah terang. Dua-dua boleh. Sedekah sembunyi, orang balik belaka baru kita ubuh pitih latong. Sedekah terang, orang ada kita ubuh dah. Dua-dua boleh. Yang tak boleh niat riak. Kan? Sedekah biar orang nampak, suruh orang puji kita. Itu dilarang. Atas sedekah orang tak nampak, esok khabar orang. Sedekah dah nampak dah. Tulis pula dalam Facebook. Semalam dah enggak wi 10,000. Faham lagi? Tapi kalau niat untuk orang lain turut mengikut amalan itu boleh. Tapi niat talabul manzilah fi qulubin nas untuk mendapat pujian dalam hati manusia, fahuwa riya. Maka itu riya namanya. Soalan seterusnya, ada tak petua nak azan sedap dan betul tajwidnya? Betul tajwid itu bolehlah. Nak sedap kita tak pandai nak sedap kan ni. Saya bang lagi cek dak. Dulu tahun 90-an kan, berebut nak bang, baru-baru belajar itu, zaman belajar dah datang Ummu Barahin ngaji musalli dak duduk jauh kat speaker. Masuk waktu syah ketak halu. Bang dak kau suara. Waktu dak editor hilang. Jadi kalau kita ni biasanya orang yang suka taranum, dia nak pandai lentuk suaranya, insya-Allah dia dapat membetulkan suara. Kalau suara asal tak sedap pun dia jadi sedap juga pada hak dulu. Soalan seterusnya, bolehlah kita berzikir penuhnya di dalam hati? Boleh. Tapi zikir yang disuruh itu zikir lisan. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai masa kita tak boleh nak berbunyi, maka kita zikirkan di dalam hati. Nak hilangkan was-was mandi lama sebab rasa tak bersih. Dia mandi lama sejam sebab tak bersih. Jangan. Nabi ambil wuduk satu cupak dan mandi junub, mandi hadas satu gantang. Faham tak satu gantang? Satu baldi je. Jadi menunjukkan di sini kalau mu mandi lama bukan sebeldi tu, satu trailer. Faham? Itu membazir. Jadi caranya begini. Kita buat ikut sunnah betul-betul. Ambil air jiruh satu bahagian sampai ke bawah. Ambil air jiruh atas kepala. Jiruh atas kepala. Mu niat kuat tak apa dalam hati masa kata tu. Masa jiruh tu, aku ni mengangkat hadah yang besar, kata gitu. Dalam hati pun samalah, aku angkat hadah besar. Okey? Kemah dah tubik di mulut. Lepas tu apa yang sudah kamu sapu jangan sapu lagi. Nanti jadi was-was. Dah kira sunat-sunat mandi tu buat hak wajib sudah. Lepas kepala muka gonyoh. Kalau nak sedap, paik ujang kamu tu biar laju. Jadi tak payah jiru-jiru. Paik ujang kalau boleh hak usah payung atas hak ujang tu. Faham lagi? Bau tu baik je gonyoh atas kepala, gonyoh muka. Jangan lakoh bawah dulu. Lepas kepala, muka, pamuka, tepi telinga, lepas tu belakang, lepas tu turun. Jangan lagi tangan, tubuh sampai ke pusat. Lepas tu tangan sampai tiap. Buat gitu. Lepas tu pusat ke bawah, kanan dulu afdal, kiri kuliang. Habis tu dia mari. Kat ni tak kena tu. Tak usah layang dah. Kalau mu layang, mu tak usah tanya dah soalan ni. Pasal mu nak berobat ni, jangan layang. Biar tak sah pun, jangan layang. Biar tak rata pun. Dia kata memang tak rata. Kita ada ambil gambar ni, setan kata. Biar mu ada gambar pun, biar aku tak mau rata kali mana ni. Tak mau ikut kamu. Ikut kita kata sudah. Faham? 2 bulan lagi insya-Allah baik. Dia pasal hari-hari kita tak layang. Tak apa nak hari dah. Ni hari-hari mari dah kita layang. Baru nak kesak, air kena dulu ke niat dulu. Allah. Bau. Air pula payah. Main baik jauh itu. Soalan seterusnya. Solat seorang diri dalam surau, baca kuat sikit, tapi terdetik dalam hati kalau ada orang mari nak baca kohor semula, batal tak? Tak batal. Dia baca kuat, Bismillahirrahmanirrahim. Litah dalam hati kalau ada orang mari nak perlahankan, tak batal. Dia tak batal. Faham lagi? Sama dengan imam. Imam tengah rakaat, Allahu Akbar.
nampak orang baru mari. Mari dalam hati nanti dia rokok dulu baru aku angkat kepala. Tak batal. Faham? Itu dalam hati. Yang batal imam kita cakap kuat. Rokok dia kan nak kat kepala. Itu batal lah. Ataupun niat nak batalkan semayang, maka batal. Tengah semayang, mari dalam hati. Kawan nak telefon ni. Kalau dia telefon aku batal semayang lagi. Batal serta-merta. Kerana tidak ada jazam keputusan mengerjakan solat. Hukum buat jari bunyi ketak-ketak masa orang berkuliah. Dilarang, tak boleh. Haram, makruh, pandangan yang ramai. Orang duduk dengar dia ketak, keletak. Itu makruh. Bulu tangan saya 2 cm. Saya laki-laki. Boleh tak saya cukur? Dia nak cukur bulu lengan dia sebab 2 cm. Macam tu lah. Sici bulu lengan. Macam orang you kering ni. Boleh ke tak cukur lengan laki-laki, bulu lengan laki-laki? Dengar baik-baik. Pada badan manusia, bulu-bulu rambut-rambut ini ada 3 hukum. Yang pertama, yang disuruh cukur. Faham lagi? Iaitu sunat cukur. Faham lagi? Dalam sunnah sunat cukur. Yang kedua, yang diharamkan cukur. Contoh, bulu kening. Faham? Itu haram cukur. Dan yang tidak diharamkan cukur tapi harus cukur, iaitu misai. Faham? Yang ketiga ni, tidak ada suruh, tidak ada larang. Maksudnya tidak datang dalam hadis. Contoh, bulu lengan, bulu betih. Ada dalam hadis suruh cukur bulu betih? Ada tak? Tak ada. Ada tak dalam hadis larang cukur bulu betih? Tak ada. Maka itu yang ketiga. Mana-mana bulu badan yang tidak datang perintah suruh cukur dan tidak datang pula larangan cukur, maka tengok keadaan. Apa sebab awak nak cukur bulu betih? Sebab panjang sangat. Bila panjang susah. Sekali lagi surah agak mucuk penuh lekat. Jadi buang mucuk saja orang pun tayak akhir dah. Faham? Jadi cukur itu menolak mudarat. Hukumnya boleh. Faham? Hak seorang pula, pasal apa awak laki-laki nak cukur bulu betih? Sebab nak nampak kilat kaki macam perempuan. Hukumnya haram kerana ada larangan tasyabuh menyerupai wanita. Faham? Soalan seterusnya. Ramadan sudah hampir tiba. Lepas tu 8 tarawih ke 8 rakaat ke tarawih 20 rakaat. Dia begini. Dalam mana-mana kitab fiqh mazhab, fiqh muqarran, dia sebut benda yang sama saja kerana tidak ada masalah pun dalam ni. Lepas tu kita tengok dalam fiqh 4 mazhab, al-fiqh ala mazahibil arba'ah. Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri, al-fiqh al-islami, Dr. Wahbah Zuhaili. Mughni Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah. Apa benda ni? Nailul Auta, Imam Syaukani dan seumpamanya. Menyebut benda yang sama saja. Pandangan jumhur ulama, iaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, 4 mazhab 20 rakaat. Dan pandangan sebahagian ahli hadis 8 rakaat. Dan pandangan Imam Malik bagi yang melakukan semayang itu di Madinah 36 rakaat. Itu je duk berpusing dalam kitab-kitab fiqh yang banyak. Faham lagi? Jadi kita nak kerjakan 20 rakaat mengikut pandangan jumhur ulama, boleh. Itu pandangan Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Orang yang duduk di Madinah nak buat 36 rakaat ikut pandangan Imam Malik, boleh. Kerana itu Imam Malik beri pandangan. Faham? Dan orang yang nak ikut ahli hadis 8 rakaat, boleh. Yang dilarang itu berbalah-balah. Mayang sunat balah haram. Soalan seterusnya. Jika amal tergantung kerana hutang, adakah jika kita selesaikan hutang maka semua amalan yang tergantung itu diterima? Ke masih lagi tergantung? Bukan amalan tergantung, awak punya kes tergantung. Kita semayang tapi hutang orang tak bayar, bukan semayang tergantung.
Faham? Awak punya kewajipan itu tergantung. Lagi awak tak bayar, tak selesai masalah. Maknanya kalau awak dibangkitkan di padang mahsyar nanti, ada pahala sembahyang, ada pahala zakat, ada pahala puasa, ada pahala haji. Tapi awak ada berhutang dengan orang, tidak dapat masuk syurga. Itu maksudnya. Faham? Kita pahala sembahyang ada dah di akhirat. Ada pahala zakat, ada pahala korban, ada pahala selawat, ada pahala baca Quran. Nah, tapi hutang orang tak bayar. Jadi walaupun ada pahala banyak, kita tak boleh masuk syurga lagi. Kawan kita boleh masuk, padahal pahala sama banyak dengan kita. Faham? Kenapa dia boleh masuk, saya tak boleh masuk? Dia tak ada hutang orang dah. Cukup dengan pahalanya itu membawanya ke syurga. Kita walaupun ada pahala, hutang tak selesai lagi. Maksudnya kena bicarakan dulu hutang itu di padang mahsyar. Faham tak? Itu maksud dia. Soalan seterusnya, sikit lagi. Perempuan tabarruj haram, tapi bila majlis kahwin ramai pengantin tabarruj. Baik, dia kata perempuan haram tabarruj, tapi kenapa majlis kahwin ramai yang tabarruj? Okey? Yang pertama kita kena faham apakah makna tabarruj. Tabarruj itu maksudnya luas. Dia antaranya, Syekh Ali As-Sabuni menyebut dalam kitab tafsir Rawa'iul Bayan, antara makna tabarruj itu berhias. Berhias badannya, bersolek mukanya. Dan di antara tabarruj itu ialah gaya dia berjalan. Maknanya dia buat gaya. Faham lagi? Apakah hukum tabarruj itu mutlak haram? Tidak. Kalau berhias itu haram, semua perempuan masuk neraka. Kerana semua perempuan berhias. Kalau berbagai bedak di muka itu haram, habislah berdosa semua. Kena faham baik-baik. Yang dilarang itu bukan berhias, tetapi berhias yang melebihi sempadan. Berhias yang seperti bukan perempuan muslimah. Berhias tapi seperti perempuan kafir, hamba-hamba abdi di zaman dulu, atau perempuan jahiliyah. Itu yang dikatakan tabarruj yang haram. Kalau mustaqil pakai baju lawa je, haram selalu, dosa lah dia. Faham lagi? Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu perempuan berhias, bertabarruj sampai jadi seperti bertabarrujnya perempuan-perempuan kafir yang jahiliyah. Bukan tak boleh tabarruj. Kalau tak boleh tabarruj, Allah hanya kata wala tabarrajna, jangan berhias. Cukup, haramlah berhias. Faham? Tetapi wak mari pula belakang masdar, wala tabarrajna, sebut pula sekali tabarrujal. Jangan kamu berhias sampai jadi seperti berhiasnya perempuan-perempuan kafir yang jahiliyah. Faham lagi? Maksudnya jangan berlebih. Jadi kalau kamu pakai baju ada randa, itu berhias, tapi itu tidak berlebih-lebihan. Ni siapa merah nyala pipi, mulut macam anak ikan guang bau netah. Faham lagi? Siapa mata macam bini peraung, korek kau ni pula. Ni pasal bubuh ketah ni. Bubuh ketah dia beli kat kedai dia. Ketah tu ada lubang kening sini. Faham tak? Ada lubang betul kening. Dia pun buh atas kening ni, dia ambil kiwi kasut. Kapah. Tubik itulah macam hikayat mergo maha wangsa. Nampak tak? Itu tabarruj yang berlebih-lebihan. Itu tabarruj perempuan-perempuan jahiliyah. Faham lagi? Jadi bukan berhias tadi. Jadi gitulah nasihat kita, jangan berlebih-lebihan bila berhias, takut jadi nanti tabarruj yang diharamkan syarak. Soalan seterusnya, tindih Al-Quran tak boleh, tapi kalau balut Al-Quran boleh. Al-Quran kita tak boleh tindih. Ni Quran, ni buku majalah, ni cermin mata, ni rehat, ni lesung tumbuk belacang. Haram. Tapi Quran kalau kita berdiri gini boleh bubuh dengan buku lain. Quran, buku fizik, buku kimia, matematik boleh. Quran yang boleh tindih Quran hanya Quran saja.
Banyak setengah tengok musurah masjid, jatuh Quran depan, rehat atas. Tak boleh. Nah, tapi kalau kita balut kulit Quran, boleh. Kerana balut itu termasuk memuliakannya. Soalan seterusnya, lepas doa kunut kita tidak sengaja rokok, lepas kita sujud guana ustaz, rokok itu tidak terpakai, turun sujud. Kita patut nak habis pada doa kunut turun sujud, dia pergi rokok, tak apa, tersalah. Nah, kita ingat aku tersalah, turun rokok, turun sujud. Nah, soalan seterusnya sikit lagi. Betul ke lepas semayang jamak takdim maghrib isya boleh selalu dah semayang witir? Dengar baik-baik. Waktu semayang witir mesti dilakukan selepas kita semayang isyak. Faham? Semayang isya. Kalau tak semayang isya lagi tak boleh semayang witir. Okey, kena semayang isya dulu. Kemudian terjadilah perpandangan yang berbeza di kalangan ulama. Kalau kita semayang isya itu dalam waktu maghrib, boleh tak lagi semayang witir? Faham lagi? Contoh semayang jamak takdim. Bila waktu maghrib 7.30 Allahu Akbar, kita pun semayang maghrib, kita musafir, lepas semayang maghrib terus semayang isya. Habis semayang isya waktu garik ke waktu isya lagi? Waktu maghrib. Sebahagian fuqaha mengatakan boleh semayang witir kerana sudah semayang isya. Hak khilaf tu khilaf dah. Faham lagi? Soalan seterusnya, baby tak ada amalan masuk surga, binatang tak ada amalan tak masuk surga, jadi debu, kenapa haiwan tak masuk? Baik, dia kata kanak-kanak tidak ada amalan apa-apa masuk surga. Jadi binatang tak ada amalan juga, kenapa tak masuk syurga? Baik. Kita beli lembu di rumah. Beli lembu beli 2 ekor. Besarlah lembunya. Tina seekor, jatang seekor. Lepas tu kita ada anak seorang. Anak kita tidur dalam bilik, lembu tidur dalam kandang. Tak apa, anak mu itu dalam bilik, anak mu hijam dia. Tahu benda tu baby tak buat apa, dah pulang rumah. Lembu pun tak pulang rumah. Kita nak jawab kau ni. Jawab kau anda aku lah, umur aku tu. Faham lagi? Maka begitulah Allah peraturannya gitu. Mana segala binatang yang hidup di dunia mati dan akan dihidupkan kembali dan dibicarakan. Nampak? Jadi bila dibicarakan sama-sama hayawan, akhirnya Allah jadikan tanah semuanya. Masa ni bila orang kafir tengok, orang kafir kata gana. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andainya kalau aku boleh juga menjadi tanah pada hari ini kan selamat, tak payah masuk neraka. Jadi dia ni tak puas hati nak suruh binatang tu masuk syurga kau. Tak boleh dah, ni hak Allah. Syurga hak Allah, neraka hak Allah. Allah ni maliki yaumiddin, dia pemilik hari kiamat tu. Dia ikut pelang kita ke ikut pelang dia? Cuma seorang laki-laki ditanya, saya ni suka binatang iaitu kuda. Kalau saya masuk syurga, kuda tu ada tak? Ada. Jadi tak susah mu nak binatang dia mu nak masuk dengan mu. Mu masuk syurga dulu kat lagi. Nak naik jerapah, lepas tu naik gerama petang. Pagi esok naik cak kerek, boleh belaka? Atau hak mu nak Tuhan tunai belaka? Janji masuk syurga. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Kalau puasa qada puasa Isnin Khamis kena niat sunat juga ke ataupun tidak? Baik. Dia puasa Senin Khamis, niat qada ke tak? Jawabnya mu nak qada ke mu nak puasa sunat? Nak qada nak qada niat qada. Guanya tu, aku niat mengerjakan puasa qada Ramadan esok hari. Esok Isnin. Maka esok dia pun puasa, jadilah selesai qadanya satu hari. Faham lagi? Tak, kita nak dapat dua-dua. Qada pun dapat, puasa Isnin pun dapat juga. Maka gitu ada beberapa pandangan ulama. Pandangan yang pertama, walaupun mu tak sebut puasa Isnin, esok tu hari Isnin dah,
mu dapat juga puasa Isnin walaupun niat qada fardu saja. Lagi dapat puasa Isnin, dapat qada. Faham? Pandangan ulama yang lain, hendaklah kita ta'yinkan, kita sebutkan aku niat puasa qada esok hari serta puasa sunat Isnin. Faham? Untuk dapatkan kedua-dua. Maka cara mana yang terbaik? Kita buat jugalah puasa Isnin itu supaya dapat dua-dua, supaya keluar daripada khilaf. Faham lagi? Pandangan yang ketiga, seeloknya kita buat asing-asing. Puasa qada suku, puasa Isnin itu suku. Supaya lebih banyak kita berpuasa, lebih banyak pahala yang ada di sisi Allah. Soalan yang terakhir pada malam ini. Bukan terakhir, yang kedua sebelum akhir. Ambil selalu yang terakhir. Mana tadi pendek ni. Benda beza iblis dengan syaitan. Soalan terakhir, jika kita berdosa pada si mati, kita ziarah kubur, adakah dia masih lagi marah atau benci dengan kehadiran kita ke kuburnya? Iblis ini makhluk ciptaan Allah. Tuhan buat daripada api. Nah, adapun syaitan itu ialah gelaran bagi makhluk Allah yang jahat. Nampak? Macam nama benda, Perdana Menteri nama apa? Perdana Menteri Datuk Seri Ismail. Namanya Ismail. Apa beza Ismail dengan Perdana Menteri? Ismail itu makhluk yang bernama manusia. Perdana Menteri itu gelaran pangkat bagi dia. Faham lagi? Begitu juga dengan doktor dengan Ismail. Doktor itu nama bagi doktor itu pangkat bagi Ismail itu. Ismail itu bukan doktor. Ismail itu ialah makhluk Allah yang dicipta bernama manusia. Maka iblis itu makhluk Allah. Kata sebagian ulama tafsir, dari wakana minal jin, daripada jenis jin. Adapun syaitan gelaran bagi dua makhluk yang sangat jahat. Sama ada makhluk itu jin, kalau sangat jahat digelar syaitan. Sama ada makhluk itu manusia dan sangat jahat digelar syaitan. Lepas tu syaitan itu minal jinni wal insi. Bila dia kata syaitan, artinya man syatana, mereka yang melampau jahatnya, dah sama ada di kalangan jin atau di kalangan manusia. Soalan yang terakhir, dia ni buat jahat kepada orang tu. Orang tu mati dah. Masih hidup dia fitnah, dia maki, dia caruk, dia umpat. Tak. Jadi bila dia mati, dia pergi ziarah kubur. Dia pergi ziarah kubur orang yang dia khianat, dia zalimi itu. Adakah roh itu kenal dia? Adakah roh itu marah lagi ke dia? Itu soalan dia. Okey. Dia begini. Keadaan kenal atau tidak di alam barzakh sama ketika di alam dunia. Maknanya kalau di dalam dunia mereka kenal, maka bila mati masih kenal. Kalau di dalam dunia tak kenal, bila duduk di alam barzakh tidak kenal. Contoh, ketika hidup dia kenal, rapat dua orang ni kawan. Maka kawan yang seorang mati, dia pun pergi ziarah kubur, maka yang mati itu kenal dia. Faham? Seorang lagi pula tak ada kenal mengenal, cuma dia lalu di satu kubur, dia singgah di kubur itu. Padahal penghuni kubur itu dia tak kenal, maka penghuni kubur itu pun tak kenal dia. Kerana kenal atau tidak bergantung pada keadaan ketika di dunia. Sebab dalilnya ada beberapa hadis. Antaranya Nabi SAW sebut, ma min muslimin marra bi qabri akhi kana ya'rifuhu fid dunya. Nampak? Fa ya'rifuhu. Mana-mana dia ada seorang Islam yang lalu di kubur saudaranya, dia lalu, dan dia kenal saudaranya itu ketika di dunia dulu. Faham lagi? Masa hidup dulu dia kenal, ya'rifuhu, maka dia kenal akan orang yang datang ziarah itu. Faham lagi? Setakat itulah hadis kata. Jadi mafhum mukhalafah yang dapat kita faham, jika yang ziarah itu mayat tidak kenal dahulu, maka sekarang pun dia tidak kenal. Faham lagi?
Jadi apabila kata kenal lah pasal hak ni duduk kata ke dia sama ni. Kalau duk ngopak dalam Facebook dalam apa ni, dia kenal sangat ni. Dalam YouTube ada dia duk ngopak ni. Contoh, dia kenal. Adakah dia marah lagi? Samalah ketika kita hidup di dunia. Orang yang dunia, kalau orang yang buat guduh ke kita, kita suka tak? Tak suka lah. Maka begitulah jika di alam barzah. Alam barzah, roh itu dia suka dengan benda yang dia suka, dan dia marah, dia benci dengan benda yang dia benci, dan dia gembira dengan benda yang mengembirakan, dan dia rasa takut dengan benda yang menakutkan. Itu secara umum. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.